Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Salam hari Khamis 22 Oktober 2020 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1442 Hijrah dan kita bersiaran langsung dari studio TV Al-Hijrah Kuala Lumpur, Dewi. Ya, Hanan. Hanan apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dewi apa khabar? Dewi sihat. Alhamdulillah. Dan Dewi harap penonton-penonton juga sihat dan semuanya. Dan you tengok Hanan kat situ ada yang tengah sarapan pagi, Hanan. Betul. Ada makan nasi lemak, roti canai. Ya Allah, sedapnya pagi-pagi ni, Hanan kan? Ya Allah. Ya Tapi Allah. Dewi, bagi mereka yang bersarapan di luar, Ya. waktu maksudnya di kedai makan, pastikan anda jaga penjarakan sosial, sentiasa memakai pelitup muka, scan suhu, Ya. basuh tangan guna sabun dan satu meja hanya 2 orang sahaja. 2 orang sahaja Dua kan, orang Hanan? sahaja. Ya. Macam kita pun jaga di penjarakan kita jarak sosial. sosial. Boleh tak saya kalau saya cakap macam ni? Sambil dalam saya ingat ni kan? Tak boleh. Tapi orang kata kenapalah Hanan sengit pula ni? Itulah kan. Allahuakbar. Okey, dan sebenarnya dia bukan nak cakap apa mengenai makan ni sebenarnya, sebab ada juga restoran-restoran yang pagi-pagi buka TV Al-Hijrah, dia ada Betul. klinik pun ada, hotel pun ada, hospital pun ada, Hanan. Dan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong kami di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Tanpa sokongan anda, tak adalah kami kat sini kan. Jadi tu. bukan setakat penonton je, dia juga nak meraihkan yang berada di Facebook. Dia berada di Facebook kami hari ini. Terima kasih banyak-banyak pagi-pagi dah buka Facebook, dah buka TV Al-Hijrah. Bukan buka benda lain kalau buka Facebook, buka TV Al-Hijrah. Betul. Jadi bila kita nak cakap pasal kita TV Al-Hijrah ni kan, Hanan, kan semua perkara-perkara yang baik-baik, semua memberi manfaat. Jadi jangan lupa share. Itu yang paling penting. Share button Facebook Live TV Al-Hijrah ni supaya ramai lagi dapat manfaatnya, sebab perbincangan hari ini memang best. Lagi satu, matlamat kita sebenarnya kita nak bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan juga masuk syurga sekeluarga. Itu matlamat kita sebenarnya, tambah-tambah pula dalam musim pandemik COVID-19 ni kan. Kes makin menaik kan. Jadi kita ni memang duduk rumah je lah. Jadi daripada kita bosan-bosan kat rumah tu, apa kata kita jadikan rumah kita sebagai salah satu syurga. Dan bila kita cakap pasal syurga, sebelum masuk syurga kita kena ada satu fasa lain, Hanan, iaitu Fasa apa? fasa kematian. Allah. Ini tajuk yang kita akan bincangkan hari ini, tu bila kematian datang. Tapi sebelum tu rasanya Hanan ada nak bacakan satu hari satu ayat ya. Ya, ayat ini pun berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu bila kematian datang. Dan kalau boleh saya nak pesan kepada penonton yang mungkin ada Al-Quran bersama dengan mereka, boleh buka muka surat 403 juzuk yang ke-21 surah Al-Ankabut kalau tak silap saya. Betul, surah Al-Ankabut ayat ke-57. Jadi izinkan saya baca ya, Dewi. Okey, maknanya tiap-tiap diri, yakni sudah tetap, akan merasai mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami, yakni untuk menerima balasan. Itu dia antara makna daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-57. Jadi kalau macam minggu lepas kita dah berbicara tentang hukum hakam fiqh dan tasawuf dalam mengejar husnul khatimah. Jadi bila kita bercakap pasal kematian ni kan, kita bukan bercakap pasal si mati saja. Betul. Kita juga bercakap pasal orang sekeliling yang mendapat kabar mati itu kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang saudara Muslim bila kita menerima kabar kematian saudara mara kita, ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu tahu basic-basic bagaimana untuk menguruskan jenazah, bagaimana untuk mengawal emosi keluarga yang mungkin sedang dalam kesedihan. Ini dia yang akan kita belajar hari ini ataupun ada demonstrasi pula. Ada demonstrasi tu dekat negara lain, negara seberang. Tu bukan demonstrasi, demo. InsyaAllah kita akan ada demo. Dan sebelum tu kita akan bersama dengan panel yang tidak asing lagi di pentas Assalamualaikum setiap hari Khamis. Confirm muka Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan yang merupakan seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sihat Doktor? Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dengan Dewi izin dan Hanan sihat insya-Allah. Alhamdulillah sihat Doktor. Masa ni buat masa sekarang ni masih lagi tiada simptom-simptom COVID-19 kan. Moga kita semua dijauhkan. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, mungkin untuk permulaan sebagai permulaan biasa kita nak bagi ayat yang Hanan baca tadi
Ustaz boleh kongsikan atau tadaburkan mengenai ayat surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kerana kita tahu Hanan, Dewi, Allah berikan kepada kita pelbagai nikmat. Dan Allah kurniakan kepada kita pelbagai perkara. Jadi nikmat yang Allah jadikan dan Allah berikan kepada kita, yang mana satu hari Allah akan menghitung dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap setiap apa yang telah diberikan kepada kita. Sebab tu bila kita sebut tentang soal kematian, tentang soal alam yang kita akan tempuhi, maknanya kita kena bersedia dalam apa juga keadaan. Sebab kematian itu akan datang kepada kita. Sama ada kita setuju ataupun tidak, sama ada kita lari ataupun tidak, maka dia tetap akan datang dalam apa juga keadaan, dan ketika mana sampai, maka sama ada kita bersedia ataupun tidak. Itu persoalannya. Jadi insya-Allah sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membaca surah Al-Ankabut seperti mana yang telah dibacakan oleh saudara Hanan tadi, ayat 57. Jadi mari sama-sama kita melihat mushaf Al-Quranul Karim, kemudian kita mentadaburi. Moga-moga dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran dengan kalamullah membuka pintu ruang hati kita. Betul. Yang mana sebelum daripada ni mungkin kita ada rasa kesempitan, maka Allah akan lapangkan. Kalau kita ada kesusahan, Allah akan senangkan. Kalau kita ada rasa kecewa, Allah akan berikan khabar gembira dengan kita membaca kalamullah. Jadi insya-Allah kita akan membaca surah Al-Ankabut ayat 57. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut setiap yang bernyawa akan merasai kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa yang kekal hanya Allah. Di atas muka bumi ni setiap kehidupan, setiap benda yang bernyawa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat ini. Allah kata semua yang bernyawa akan merasai kematian. Maksudnya kita akan merasai detik-detik kematian. Cumanya nombor giliran kita tak tahu. Kalaulah kita tahu, senang kita dah buat persediaan. Betul. Waktu bila kita nak meninggal dunia. Tetapi hari ini Allah rahsiakan, ada hikmahnya. Sebab tu bila kita baca tentang ayat ni, kita rasa bulu roma kita akan naik. Betul. Kita rasa jantung kita akan berdebar. Sebab apa? Sebab merasai kematian ini adalah sangat-sangat sakit. Seperti mana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah kata mati ini la sakarat, sangat-sangat sakit. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda Rasulullah yang mana diriwayatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda meletakkan dua bekas yang mana dalamnya diisi air. Kemudian Nabi masukkan tangan baginda Rasulullah dan Nabi meletakkan di dahi baginda Rasulullah, di muka Nabi sapu. Kenapa? Kerana sakitnya mengenai tentang soal kematian itu tadi. Sebab tu kalau kita hari ni pergi, contohnya pejabat pos, kalau kita nak pergi bayar bil, dulu kita ambil nombor giliran. Hari ni kalau kita pergi klinik, hospital, ambil nombor giliran. Kalau kita tengok nombor giliran kita, mungkin di hadapan kita tu ada lagi 30 orang. Sempat lagi makan roti canai. Betul, sempat. Macam tadi kan, sempat lagi makan nasi lemak, sempat lagi minum teh tarik. Tetapi soal kematian kita tak tahu. Betul. Sempat ataupun tidak, itu persoalan kepada diri masing-masing. Kita takut kalau keadaan yang sedang kita buat tu, Allah hantar malakatul maut untuk tarik nyawa kita. Jika waktu itu kita dalam keadaan amal soleh. Alhamdulillah. Tetapi dalam keadaan yang na'udzubillah, yang tidak soleh, buat benda-benda dosa, Allah cabut nyawa pada ketika itu. Waktu tu bagaimana keadaan kita? Kita rasakan bukan saja kita juga dalam keadaan na'udzubillah, dalam keadaan terkejut, dalam keadaan tak reda, dalam keadaan malaikat yang mencabut nyawa orang yang melakukan dosa juga dalam keadaan marah disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Allah kata semua di kalangan kita ini, tak kiralah sama ada dia ni pekerjaan yang biasa. Petani, nelayan, ustaz,
ustaz pun mati. Jangan ingat ustaz tak mati. Hanan akan mati. Hanan pun mati. Saya Dewi pun akan mati. Semua kita akan mati. Yang menonton juga akan mati. Bukan saja pemimpin juga akan meninggalkan dunia. Betul. Bukan itu saja, golongan-golongan atasan, tak kiralah siapa, pangkat, darjat, semua mereka akan merasai kematian. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan Allah tegaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua tidak ada terkecuali melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hidup, yang tidak akan mati, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Hebat. Dan kata Allah, ilaina turja'un, kepada kami mereka akan kembali. Maksudnya semua kita akan kembali kepada Allah, kerana kita ni milik Allah. Betul. Harta kita milik Allah. Betul. Pakaian, makanan, minuman, anak, suami, isteri, keluarga, semua ni milik Allah. Jadi bila kita baca ayat ini, kita letakkan keadaan kita, sama ada kita nak mati merasakan kematian dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Inilah persoalan yang perlu kita tanya setiap diri yang bernyawa. Itu dia soalan ustaz kepada penonton kan. Nak mati dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi pandai-pandailah buat pilihan kan. Kalau boleh kita semuanya nak mati dalam keadaan yang baik. Jadi ustaz, setiap kematian tu selalunya Allah datangkan dengan peringatan. Kan apa yang saya boleh bagi contoh, mungkin jika ada saudara yang meninggal di kampung, kita pun balik menguruskan, kita tengok wajah dia senyum. Masya Allah, seolah-olah macam dia sedang tidur dalam senyum. Jadi ini mungkin peringatan kepada yang masih hidup bahawa di dunia waktu dia masih hidup, dia membuat pelbagai amal ibadah, dia tolong orang ke apa kan Ustaz. Mungkin peringatan untuk yang masih hidup kan. Jadi Ustaz, apa hikmah sebenarnya di sebalik peringatan tu, sama ada peringatan yang baik ataupun yang buruk ni? Allah Subhanahu Wa Taala bila merahsiakan kematian ini, dia mempunyai hikmah yang cukup besar. Kalau ikutkan kita, kenapa Allah tak bagi tahu? Kan senang Allah bagi tahu, Hadi contohnya kau akan mati pada tahun 2030. Senang ni baru 2020, 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Maknanya 10 tahun boleh enjoy. Maknanya begitu. Tetapi bila Allah rahsiakan hikmah terhadap kematian ini, maka kata para alim ulama untuk kita membuat persediaan. Yang mana perjalanan yang kita akan pergi nanti, alam yang satu lagi adalah perjalanan yang sangat panjang, tidak ada penghujung. Itulah yang sangat kita takut dan khawatiri, sama ada bekalan itu cukup ataupun tidak. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah, kemudian Allah berikan panduan kepada kita supaya kita ikut. Dan kata para alim ulama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam banyak ayat, antaranya surah yang selalu kita baca. Dan orang yang mengamalkan surah ni, iaitu setiap malam dia baca surah apa? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Setiap malam kalau dia baca, dia akan terlepas daripada azab kubur. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Mulk ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dan Allah memberitahu tentang apakah hikmah tentang Allah jadikan kematian dan kehidupan ini di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menguji kamu. Bukan menguji saja, Allah nak tengok dan Allah nak lihat siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maksudnya hari ini kalau kita kata beriman, semua orang kata beriman, tetapi adakah benar dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, ataupun hanya sekadar lisan, hanya sekadar lidah, sedangkan hatinya ataupun perbuatannya tidak melambangkan dia seorang beriman? Sebab tu kita kena muhasabah diri kita balik. Allah jadikan kematian, Allah nak tengok amalan kita ni, adakah kita melakukan amalan dengan baik. Ada di kalangan kita, alhamdulillah, dia puasa Isnin Khamis, hari ni hari Khamis, ada yang sedang berpuasa, alhamdulillah. Ada di kalangan kita yang mana bangkit tengah malam pukul 4 pagi bertahajud di hadapan Allah. Ada di kalangan kita yang sentiasa membaca Al-Quranul Karim, sehingga kan apabila dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran bergetar jiwanya. Ada di kalangan kita yang suka bersedekah. Ada di kalangan kita yang suka mengerjakan ibadah solat, tak lepas solat duha, solat tahajud, solat witir, semua solat dia melakukannya. Jadi amalan-amalan beginilah Allah nak lihat, Allah nak nilai
adakah kehidupan kita hari ini kehidupan yang diredai oleh Allah ataupun kehidupan yang tidak diredai oleh Allah. Sebab tu Allah rahsiakan tentang soal kematian. Untuk apa? Untuk kita berusaha. Makin kita berusaha, maka ganjaran dan apa yang kita akan dapat selepas daripada kematian, janji Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam Al-Quranul Karim Allah sebut orang yang beriman akan dapat syurga. Itulah nilai bagi seseorang yang sentiasa menjaga keimanannya kepada Allah. Tetapi bagi mereka yang melanggar perintah Allah, tidak mahu kembali kepada Allah, sombong dengan Allah, Allah sebut di dalam surah Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, manusia ni, kata Allah, kamu ni sombong. Ar-ra'ahu istaghna, ketika mana dia rasakan dirinya serba cukup. Allah. Bila dia rasa diri serba cukup, harta ada, kemudian dia ada keluarga, kemudian dia ada pangkat, dia ada jawatan, dia rasa sombong, dia tak perlukan Allah. Sedangkan Allah kata, kamu akan kembali kepada aku. Sombong bagaimananya kita ini, hebat bagaimana kita ini, kita akan kembali kepada Allah. Hanan dan Dewi perasan tak, bila pernah tengok tak, bila orang pakaikan kain kapan, kan kalau kain kapan dibalut, kan kita pernah buat demo kain kapan dan sebagainya. Kalau biasa kita tengok di masjid orang kapan kan, ada ataupun tidak, kain kafan itu dibuat poket. Macam ni kan ada poket. Ada tak poket? Kain kapan yang ada poket? Tak ada. Tak pernah buat. Sebab apa? Sebab poket ni tujuan dia ada untuk kita meletakkan barang. Maksudnya kita letakkan duit kita, harta, handphone, beg duit, itu kita letakkan. Jadi kain kafan kita tak buat poket macam baju Melayu, poket atas, poket. Sebab kita takkan bawa harta kita sedikit pun ke dalam lubang kubur. Hari ni orang banyak ada harta, tetapi harta yang banyak itu tidak boleh dia bawa ke dalam lubang kubur, dalam alam barzah, dan tidak berguna walaupun 1 sen. Jangan kata 1,000, 1 sen. Bayangkan kalau kita hari ni ada RM50, sahabat kita meninggal, kita sedih, kita pun selit dalam kain kapan dia. Ni RM50 ni, nanti dah kat alam barzah boleh guna, beli apa-apa yang patut. Kalau mayat tu boleh bercakap, dia maki kita. Betul. Dia marah kita. Dia kata, dia marah kita. Sebab apa? Sebab duit tu tak bermanfaat. Sebab itulah kematian ini Allah rahsiakan, kerana Allah nak uji amalan siapa yang terbaik. Jadi, kerana itu kita kena bersedia dalam apa juga keadaan. Moga-moga dengan persediaan kita itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dewi. Jadi Ustaz, bila berkaitan dengan amalan kan, sudah pastinya kita macam kita kematian tu akan datang. Bila kita cakap bila kita tengok jenazah yang kita bila nampak bila dalam keadaan nazak. Nazak tu kita akan rasa mungkin dia akan dah tiba masanya. Ada tak tanda-tanda lain Ustaz? Macam mana kita nak tahu yang seseorang itu dah tiba masanya? Baik. Kata para alim ulama, antara tanda-tanda ialah kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ialah kita ada ahli keluarga, kita kena mengenali tanda-tanda kematian. Para alim ulama ada menulis di dalam kitab-kitab yang cukup banyak, antaranya Imam Ghazali menyebutkan tanda-tanda kematian ni ada 100 hari, 40 hari dan sebagainya. Tetapi itu adalah sebagai tanda yang mana boleh jadi dia tak semestinya, kalau kadang-kadang kalau kita tengok tak semestinya benda tu tepat sebab dia anggaran agak-agak. Tetapi kata para alim ulama, tanda-tanda orang yang sedang mengalami sakaratul maut, dia nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya yang disebutkan oleh para alim ulama, Ustaz sempat untuk membuka kitab-kitab dan merujuk, antaranya hidungnya akan jatuh. Hidungnya akan jatuh sedikit. Kan hidung kita kan tertegak. Tetapi bila hidung kita dalam keadaan orang yang nak hampir kematian, hidungnya akan jatuh, sama ada ke kanan ataupun ke kiri, dia meresot sedikit. Tetapi jangan pula kita tengok, kalau pergi hospital tengok ini nak meninggal ni. Tak bolehlah kita nak jangan kita takutkan dia. Sebab Nabi SAW minta supaya kita ni mendoakan, kerana malaikat akan mengaminkan. Kalau dibenarkan, diizinkan oleh Allah, kalau Allah berikan dia kesembuhan, biarkan dia sembuh. Sebab tu kita kan seperti minggu lepas kita kata kita membaca Yasin, ini bukan tujuan untuk dia meninggal dunia. Kadang-kadang mentaliti, pemikiran orang hari ni, dia bila orang baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin,
keluarga tengok tak mati lagi. Yasin bukan tujuan untuk orang mati, tetapi untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon doa kepada Allah, kerana ialah kita ni sering baca surah Yasin, senang. Jadi kita mohon supaya Allah menyembuhkannya. Sebab tu kata para alim ulama, antaranya hidungnya akan jatuh. Kemudian kakinya. Kan kalau tapak kaki tu dia akan condong ke depan Bila kita baring. bila kita baring. Okey. Kemudian kakinya daripada kaki belah arah kaki ni sejuk. Sejuk. Bukan kerana aircon. Bukan kerana aircon. Ada orang kata ni sejuk aircon. Tak, dia akan rasa nampak dalam keadaan kebiru-biruan. Sebab apa? Sebab roh akan naik. Kemudian kata para alim ulama lagi, lidahnya akan terkebelakang. Sebab tu orang yang hampir-hampir mati, kita tak jelas tentang percakapannya. Kita tak faham sebab lidahnya sudah ke belakang. Kemudian pernafasannya, jantungnya makin laju. Itu antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para alim ulama. Sebab tu hari ini Ustaz minta supaya kita nanti insya-Allah kita akan demo nanti. Sebab tu sangat penting. Bila seorang anak, sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton hari ini jangan lupa like dan share. Itu penting. Share kepada anak sebab kita ni takut bila benda tu terjadi kepada kita, anak tak tahu nak buat apa. Betul. Anak tengok, "Pak, sebab apa ni, Pak?" Pak dia tak boleh nak bercakap dah. Mak tak boleh bercakap. Jadi bila kita share, paling kurang anak kita, cucu kita tahu, bapa dalam keadaan sakaratul maut, apa kena buat. Bukan dalam keadaan, "Pak, ni TikTok ni, Pak." Kan? So kita ni kita boleh buat live, boleh buat, jangan. Dalam keadaan sakaratul maut ini adalah di antara pengakhiran yang mana kita nak tutup pengakhiran kita, kalimah la ilaha illallah. Sebab tu ulama membincangkan apa yang perlu kita buat. Maksudnya saya, Hanan, Dewi ni semua kita kena tahu bagaimana kita cara untuk melakukan bila ada orang yang sedang nazak di hadapan kita. Sebab tu kata para alim ulama, tanda-tanda ini memang akan ada. Kerana apa? Kerana itulah kebiasaan orang-orang yang akan meninggal dunia. Maka kita tengok bila ada tanda-tanda ini, cepat-cepat kita tahu cara apa yang kita nak buat. Antaranya kita sebut kalimah la ilaha illallah. Dan ada caranya. Sebab tu Ustaz, hari ini tajuk yang sangat penting sebab persediaan kita yang masih hidup ni, mungkin kita akan ambil remeh tentang perkara ini sebab kematian tu mungkin tak terjadi kepada kita, boleh jadi kepada mak bapak, kepada tok nenek kita. Jadi sebab tu bila kita tahu dan kita cakna, maka kita akan tahu. Kerana itu kata para alim ulama, kalimah la ilaha illallah ni sangat-sangat besar. Tahu tak sebab apa, Hanan? Tak tahu. Tak tahu, kalau nak tahu lepas ni. Allahu Akbar. Ustaz lebih tahu. Ustaz yang cue kita untuk berhenti seketika. Tapi jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan pindah ke set sebelah. Kita nak tunjukkan sesuatu Demo kepada sikit. penonton dan juga kenapa besarnya kalimah la ilaha illallah tu. Jadi jangan mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Dalam cendekiawan Islam, satu penceritaan mengenai para ilmuwan Muslim yang telah memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan peradaban dunia. Nama anak muda ini ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina. Beliau adalah Ibnu Sina.
berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda. Bertindak sebelum terlambat. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masih lagi perbincangan mengenai kematian Dewi. Dan juga kita dah bersama dengan bakal jenazah. Belum meninggal lagi. Maksudnya sekarang ni sedang sakit tenat. Jadi kita nak tahu bagaimana kita nak menguruskan mereka yang sedang dalam sakit tenat dan menguruskan bakal jenazah lah kan. Belum meninggal lagi kan? Hidup lagi. Tengah senyum lagi. InsyaAllah kan. Jadi Ustaz, mungkin boleh sambung sedikit. Kenapa besarnya perkataan La ilaha illallah itu? Mengenai tentang tadi yang kita telah sebut, orang yang di akhirnya kalimah la ilaha illallah, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata baginda Rasulullah, man kana fi akhirih kalimah la ilaha illallah, sesiapa yang di akhir kalimatnya iaitu perkataan la ilaha illallah, Allah kata, Allah sebut seperti mana ialah kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah tauhid. Maka kata baginda Rasulullah di dalam hadis tadi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wajib baginya syurga. Sebab tu besar kalimah la ilaha illallah ni, sehingga kan baginda Rasulullah kata, kalau orang yang sedang nazak ni, kata para alim ulama, sentiasa sebut kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kalimah itulah yang akan memandunya, membawanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada caranya. Sebab apa Ustaz kita kena la ilaha illallah, tidak Muhammad Rasulullah? Maka seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimah la ilaha illallah sahaja sudah mencukupi untuk melayakkannya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang yang sedang nazak ni, dia sedang bergelut dengan mana pada waktu itu syaitan sedang usaha untuk menariknya ke dalam neraka Allah, sedang usaha untuk memurtadkannya, untuk memesongkan akidahnya. Tetapi kalau kita menyenangkan, meringankan, sebab tu pada minggu lepas Ustaz sebut, orang yang nak menyebut kalimah la ilaha illallah ni adalah orang yang pertamanya dia rapat dengan orang yang sedang nazak, rapat. Dan kalimah tu senang dan dia tidak berulang-ulang. Contoh, kita nak buat praktikal, nak buat demo. Boleh? Boleh. Contohnya, terima kasih ni Arif, dia baik orangnya. Jadi insya-Allah kita nak tengok bagaimana ni dia dalam keadaan nazak, dalam keadaan nazak. Contoh nazak ni macam relax je kan. Sebenarnya nazak tak macam ni. Nazak tak macam ni, tapi dia dalam keadaan ialah nafasnya turun naik, turun naik. Jadi turun naik. Apa yang kita nak buat? Okey, kita fokuskan kepada ustaz, kita duduk di sebelah dia, pergi ke telinganya. Okey. Sama ada belah kanan ataupun belah kiri, pergi ke telinga, kita lafazkan la ilaha illallah. Sekali saja. Jangan kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak. Kata ulama sekali saja. Sehingga katakan kalau dia lafaz la ilaha illallah. Okey, Arif lafazkan. La ilaha illallah. Dia lafaz. Okey, tak perlu dah kita nak mengulanginya. Okey. Jika dia bercakap selepas itu, ni ulama sebut, jika dia bercakap tentang soal dunia, maka kena lafazkan sekali lagi. Contoh dia kata harta ayah nanti, contoh ada harta kan? Harta ayah nanti, contohnya dia kata bagi bahagikan mengikut faraid. Itu cerita tentang soal dunia, kita lafazkan sekali lagi. La ilaha illallah. Antaranya, katakan kalau dia dalam keadaan ialah lidahnya tak berapa dengar, dia buat isyarat tangan. Contohnya tangan satu. Macam kalimah la ilaha illallah, contoh buat isyarat satu. Okey. Itu antaranya
tanda syahadah sudah memadai. Mungkin dia menyebut tapi kita tak dengar. Okey, ingat. Itu antara yang disebutkan oleh para alim ulama. Maksudnya kita pergi ke telinga belah kanan ataupun belah kiri dan orang yang nak bercakap dengan orang yang sedang nazak ni adalah orang yang paling hampir. Kalau orang yang paling hampir itu isterinya ataupun anak kesayangannya, maka mereka ni lebih afdal. Sebab apa? Kalau anak yang mungkin anak bongsu ni dia kuat melawan. Kena pula dia yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Boleh jadi bapak dia pusing. Kau dekat dunia pun kau melawan aku, ni aku nak mati ni. Boleh jadi. Jadi sebab tu yang paling hampir, yang paling rapat, yang paling disayangi, kita ucapkan kalimah la ilaha illallah. Katakan kalau dia tak sebut, ucapkan sekali lagi. Tetapi dalam keadaan jangan terlampau cepat. Kalimah tu dalam keadaan yang perlahan dan dalam keadaan yang jelas. Katakan kalau seorang ni letih, ganti pula anak yang lain. Boleh ganti, tidak menjadi masalah. Okey, sekarang ni kita andaikan Arif ni dia meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Baik, apa yang kita nak buat? Apa yang kita perlu buat? Baik, kita kena ada persediaan. Yang pertamanya Ustaz nak tegaskan. Mesti di dalam handphone kita ni ada nombor orang masjid. Kadang-kadang kita hidup busy, lupa, tak datang surau, tak datang masjid, na'udzubillah. Moga-moga kita sentiasa hadirkan diri ke masjid. Ambil nombor, selalunya pengurusan masjid ni dia ada pengurusan jenazah. Ambil nombor mereka, simpan dalam handphone. Benda pertama yang kita nak buat ni, Ustaz sebut step bagaimana sehingga akhir. Okey, step yang pertama, telefon orang masjid. Ayah saya telah meninggal dunia. Baru sebentarnya tadi. Jadi dia akan buat urusan di masjid nanti. Contohnya mandi jenazah. Kalau sekarang ni mandi jenazah di masjid. Kalau dulu di rumah. Kemudian dia akan sediakan bagaimana kalau nak ambil van jenazah. Kemudian nak gali kubur. Kita tak gali. Orang-orang yang hati mulia ni telah melakukan semua perkara menyenangkan kita. Jadi itu yang step pertama. Simpan nombor telefon orang masjid. Maksudnya pengurusan jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah meninggal dunia, apa yang kita nak buat? Okey, bayangkan kalau matanya terbuka. Sebab Nabi SAW, mata terbuka ni bukan kerana mereka ni diazab, tidak. Mata terbuka kerana kata Nabi SAW ketika mana Nabi SAW masuk ke tempat melihat jenazah Abu Salamah, Nabi melihat matanya terbuka. Kemudian Nabi SAW tutupkan. Dan bila tutup, contoh ni terbuka, boleh fokus, terbuka. Kita tutupkan dengan kita berdoa, Allahumma ighfir lana walahu. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosanya. Kerana malaikat akan mengaminkan. Tutup, begitu. Maknanya kita tutup kedua-dua tangan macam ni. Tutup kedua-dua tangan. Kita urut kedua-dua tangan. Maksudnya kalau dia terbuka lagi, contohnya. Buka balik. Jangan tutup macam ni. Kuat. Tak. Slow-slow kita tutup. Ataupun kata sekarang ni ilmuwan dia kata ambil minyak baby oil ataupun minyak, jangan minyak masak pula. Minyak macam minyak yang urut ataupun yang wangi sedikit. Kita urut di kelopak mata dia. Diurut di kelopak mata. Okey, ingat ambil minyak, kemudian letakkan di sendi-sendi. Supaya apa? Supaya dia jadi lembut. Senang kita nak kiamkan dia. Di sini, di pelipat. Jadi di sendi-sendi. Kemudian tutupkan mata. Bila dah tertutup mata, sambil kita tutup, kita doa, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, walahu, dan dosanya. Jadi tutupkan mata. Okey. Kemudian apa yang perlu buat? Yang pertama, tutup matanya. Katakan mulutnya terbuka. Buka mulut. Ini jenazah yang bagus. Dia dengar cakap kita. Jadi, katakan mulutnya terbuka. Ternganga begitu. Apa yang kita kena buat? Baik. Katakan kalau kita boleh tutup. Kan, kita urut kat sini, kita boleh tutup. Maka, dia tertutup, tak apa. Tidak menjadi masalah. Dan bila tak boleh tutup ataupun dah tertutup, takut terbuka balik, takut binatang masuk ataupun lalat dan sebagainya, ambil tali perca macam ni ataupun kain perca macam ni panjang, kita ikat di dagunya, di bawah dagu, jangan di sini. Okey, tak boleh kat situ. Tolong fokus boleh tak? Kita tengok bukan di dagu tetapi di bawah sedikit. Okey, cuba buka tadi. Buka. Okey, kita tarik. Okey, tutup. Tarik macam tu. Kemudian kita ikatkan di hujung kepala.
Okey, ikat jangan ikat mati. Okey. Ikat seperti tali kasut pun tidak menjadi masalah. Ikat macam tali kasut lah Ustaz. Senang. Ikat riben. Ikat riben. Begitu. Jadi kita dah tutup satu di sini. Okey, kemudian apa yang kita kena buat? Okey. Kemudian kata para alim ulama, ambil satu lagi. Kita kiamkan dia punya tangan. Okey. Sebelum kiam, kita kena buat satu lagi urusan. Okey. Ni sebelum kita nak bagi tahu polis, sebelum kita nak bagi tahu pihak hospital kalau meninggal di rumah. Meninggal di hospital senang. Hospital akan keluarkan satu surat tentang dah meninggal dunia. Tetapi kalau meninggal di rumah, katakan dalam keadaan begini, kita buat dulu urusan ni. Kemudian barulah kita laporkan pada polis akan datang dan cek nanti. Tetapi kalau jenayah, contohlah, sebab polis akan tengok jenayah ataupun tidak. Tapi kalau mungkin mati dalam keadaan jenayah, biarkan dahulu telefon polis. Itu penting sebab ilmu tu. Telefon polis akan tengok. Okey, sebab bila kita pegang takut bahan bukti tu kita yang buat. Contoh pisau dan sebagainya, itu kena beringat. Okey, kalau meninggal dalam keadaan biasa, kita kiamkan dia. Okey, ambil tangannya, kiam. Okey. Okey, kita kiamkan seperti mana kiam solat. Ambil kain yang satu macam ni satu ni, kita letakkan di bawah dan kita ikat. Okey, letakkan di bawah gini. Okey. Kemudian kita ikat. Supaya apa? Supaya senang. Okey. Supaya dia tidak bergerak. Ada pandangan yang mengatakan sebab ini adalah pengurusan. Ada pandangan, contoh dia pakai baju, kita tak buka lah bajunya sekarang. Kan? Boleh buka bajunya. Baju seluarnya boleh buka. Kenapa? Kerana kita nak mandikan jenazah senang nanti. Kadang-kadang kalau nak buka macam ni susah kan kita nak ni. Sama ada kita gunting. Lah. Kita gunting tidak menjadi masalah. Tetapi ni kita tunjuk kerana ialah orang pun tak meninggal kan. Jadi kita ikat. Jadi Ustaz, macam contohnya bakal jenazah kita ni memakai cincin kahwin. Jadi kita kena buka juga ke cincin kahwin tu? Kena. Semua kena. Ustaz tak nampak. Ni Ustaz ni buang boleh tak? Contohnya buang. Ketat. Ini macam tak nak lepas. Tak apalah. Memang tak boleh nak buat apa ni. Contohnya barang kemas. Barang kemas, jam semua buka. Kena buka. Okey. Kemudian ambil yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga, kita letak di betisnya. Ni betis supaya dia rapat. Rapatkan layar. Rapatkan, kita masukkan. Okey, kita ikat. Okey. Supaya apa? Supaya Rapat. Supaya dia tidak mengangkang ataupun tangan begitu, tak kena buat. Ni. Ambil yang kain keempat. Contoh kalau kain ni Ustaz nak dapat mana? Sebenarnya dalam set jenazah tu dah ada. Dah cukup dah. Dah cukup dah. Sebab tu pastikan di rumah kita kena ada. Kena ada lah. Itulah barang yang mengingatkan kita tentang kematian. Ambil yang keempat, ikat di ujung kaki ibu jarinya. Contohnya, begini. Kita ikat, masukkan seperti biasa. Okey. Lepas selesai kita dah ikat ni semua, okey, dah selesai. Apa yang kita nak buat? Jangan biarkan jenazah ni terbuka. Kita gunakan, inilah yang disebut kain batik lepas. Orang perempuan cukup masyhur dengan kain batik lepas ni. Betul, Ustaz, rumah saya tak ada kain batik lepas. Pergi beli. Tak semestinya kain batik lepas. Negara Arab tak ada kain batik lepas. Betul. Jadi kalau ada selimut, contoh, ni selimut. Boleh guna ke Ustaz? Boleh guna, tidak menjadi masalah. Kalau kita ada kain batik lepas, tidak menjadi masalah. Ini bukan kerana sunnah guna kain batik lepas, tak. Sunnahnya kita menutup jenazah. Okey. Bagaimana kita nak tutup? Katakan bila kita dah buka bajunya, dah buka, maka akan terdedah aurat. Okey. Sebelum kita nak dedahkan aurat dia, kita tak boleh tengok aurat jenazah kerana mereka ini juga dalam keadaan ada rasa malu. Sebab tu kalau kita mandikan, kena mandi dalam keadaan yang baik, seperti mana hidup. Jadi katakan kalau kita lapit begini, ada orang terus lapit, maka akan nampak bentuk tubuh. Kalau perempuan akan nampak, kalau lelaki pun akan nampak. Jadi kata para alim ulama, yang paling bagus adalah kain yang sedikit tebal. Okey. Supaya Kain tidak nampak tubuh. Ya, betul. Supaya tidak nampak tubuh. Baik. Kita tutupkan. Okey, boleh bantu? Kita ada bantuan ni Hanan. Boleh bantu? Okey. Sebagai peringatan untuk Tutup. diri saya juga. Bila tutup, barulah ambil
kain batik lepas ni tadi. sebab orang kadang-kadang kalau dia tak ada letak ni dia rasa tak sempurna. Betul tu Ustaz. Masyarakat kita. Kan masyarakat Jadi Melayu, Dia rasa Ustaz, macam masih hidup lagi. jadi diletakkan begini. Okey. Barulah auratnya tadi tak tersingkap. Okey. Kemudian apa yang perlu buat selepas kita dah ikat, kemudian kita dah tutup, kita dah buka pakaiannya, apa yang perlu kita buat? Kita kena telefon ambulans ataupun kita telefon pihak pengurusan supaya pihak pengurusan hospital datang mengesahkan dah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Kemudian apa perlu buat? Dia akan keluarkan satu surat. Okey. Surat ini bawa pergi balai polis sebab meninggal di rumah. Pergi balai polis mengatakan arwah dah meninggal dunia, tunjukkan apa yang telah diberikan oleh doktor. Maka waktu itu polis mungkin dia akan datang, dia akan tengok adakah kes jenayah ataupun tidak. Kemudian dia akan keluarkan satu surat, surat kebenaran. Barulah lepas itu kita telefon sekali lagi pihak pengurusan masjid. Kata semua urusan dah selesai dan waktu itu pihak masjid akan datang untuk mengambil jenazah. Mengambil jenazah, kalau contohnya dimandikan di masjid, maka mereka akan uruskan. Cuma kita sediakan, sekarang ni Alhamdulillah pihak masjid cukup bagus, dia ada khairat kematian. Ingat, khairat kematian ni murah saja. Kadang-kadang kita sampai kedekut. Bila nak menguruskan jenazah ni, dia kena lebih kurang 1,000 lebih, 2,000 sehinggakan 2,000. Sebab apa? Sebab nak gali lubang kubur, kemudian nak mandi, nak berikan sedikit upah kepada mereka yang membuat pengurusan, nak beli kain kapan dan sebagainya. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita masuk khairat kematian. Kemudian kita hantar jenazah ke masjid dan kalau boleh. Ini yang ramai di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah mohon, ustaz mohon sangat-sangat, kita kena minta anak kita belajar cara pengurusan jenazah, yang mana bagaimana nak mandikan jenazah. Kita nak ibu ayah kita yang mandikan. Betul Ustaz. Ahli keluarga kita yang mandikan. Kita yang sempurnakan. Kerana itulah pengakhiran, penghormatan kita kepada mereka. Kemudian selepas daripada itu akan diletakkan. Baik, cara nak meletakkan orang yang sedang dalam keadaan begini, contohnya kalau dibawa balik ke rumah ataupun di masjid, letakkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Contohnya kalau kiblatnya ke sana, biarkan kakinya ke sana. Kaki bukan kepala ya Ustaz? Boleh, dia begini. Kalau katakan kita bila nak letak, nak tunggu adik-beradik, kadang-kadang ada orang yang nak tunggu adik-beradik datang, boleh tidak menjadi masalah. Kalau nak tunggu, dia kena letak satu lagi benda berat di atas perutnya. Okey. Supaya perutnya tidak mengembung. Jadi letakkan sedikit benda berat. Apa dia Ustaz? Macam buku ke ataupun benda-benda yang sedikit berat. Janganlah batu besar. Jadi ambil yang sedikit berat, letakkan di atas perut. Kemudian boleh tunggu, tetapi jangan dalam tempoh yang lama. Jangan tempoh yang lama. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Bila contohnya nak meletakkan jenazah di rumah ni, kata para alim ulama, kalau kita solat menghadap kiblat, bila dah meninggal kakinya menghadap kiblat. Satu pandangan. Ada satu pandangan kata bertentangan dengan kiblat, macam kita nak solat jenazah. Okey. Contoh kiblat sana kita letakkan melintang macam itulah. Tetapi ada pandangan yang lebih tepat dalam kitab seperti mana di dalam karangan Imam Nawawi, kakinya menghadap kiblat. Begini kiblatnya begitu, jadi menghadap kiblat. Kemudian waktu itu kita boleh tunggulah, letakkan sedikit bantal. Bantal untuk dia tinggi dan diletakkan jangan di atas lantai. Diletakkan di atas sedikit. Contohnya macam kita letakkan tilam. Di atas tu kita letak tilam macam ni kan. Contohnya ada tilam, kita letakkan mereka di situ. Kemudian kalau nak buka, contoh Ustaz, boleh tak kita nak buka, nak tengok jenazah, contoh keluarga datang. Tidak menjadi masalah. Penghormatan boleh tidak jadi masalah. Ustaz, boleh tak kita nak cium? Boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi kena ingat, yang boleh cium jenazah ini adalah orang-orang yang dia menjadi mahram ketika mana di dunia. Tak boleh makwanya contoh tengah tunang datang cium, tidak dibenarkan syarak. Kerana haram tetap haram. Ya, betul. Walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi itulah yang disebutkan oleh para alim ulama tentang pengurusan jenazah. Jadi Ustaz, kalau yang bab buku tadi tu kan, buku tu kita letak atas kain batik ni kan ataupun di bawah dalam? Boleh diletakkan di atas ataupun boleh diletakkan di dalam. Contohnya di dalam ni kita letakkan atas.
kemudian kita tutup, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Supaya perutnya tidak kembung, kerana bila orang mati, perut dia akan jadi kembung. Kalau kita tengok binatang yang meninggal dunia, binatang yang mati, perutnya akan besar kan. Kembung. Jadi sebab tu kita kena letakkan supaya dia tidak besar. Itu yang disebutkan. Tapi nanti tak ke Ustaz? Sebab kadang-kadang orang Melayu ni biasalah, nanti siksa jenazah, letak barang berat. Tidak, ini yang disebutkan oleh ulama. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu Ustaz sebutkan tadi, sama ada benda berat ini tak semestinya buku. Tetapi kita tengok apa yang boleh kita letakkan. Jangan pinggan mangkuk. Cuma kita tengok apa yang boleh. Contohnya kalau kita boleh letakkan adalah kotak ke yang sedikit berat ke, tak terlampau tinggi, tak terlampau nipis. Jadi kita letakkan supaya tidak timbul. Tidak timbul. Jadi Ustaz, kalau kematian syahid macam ni juga ke Ustaz? Okay. Jika kematian syahid ni ada dua. Satu, orang yang mati syahid dalam keadaan berperang meninggikan kalimah Allah. Syahid dunia dan akhirat. Maka kata para alim ulama seperti mana karangan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, jumhur ulama mengatakan dia tidak perlu dimandikan dan tak perlu disolatkan. Jadi macam mana Ustaz? Terus kebumikan. Sebab mereka ni dapat ganjaran di sisi Allah yang sangat hebat. Adapun syahid kecil, macam contohnya lemas, kemudian kena ta'un, kita dah bincangkan. Kemudian ketika dia bersalin meninggal dunia, maka dia pengurusan dia seperti jenazah biasa. Cumanya dinamakan syahid kecil yang tidak perlu dimandikan dan tak perlu disolatkan, tapi kafan tetap dikafankan seperti biasa. Adalah jenazah orang yang mati syahid dalam keadaan meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia diminta oleh pemerintah untuk pergi berperang. Tak boleh kita suka-suka nak berperang. Tidak. Jadi macam pahlawan-pahlawan kita, anggota-anggota keselamatan yang menjaga sempadan dan sebagainya, mereka ini ditugaskan dan mereka ini adalah golongan-golongan yang disebutkan oleh ulama, kalau berperang kerana meninggikan kalimah Allah menjaga ni, mereka adalah syahid. Itu dia kan. Jadi Ustaz, kalau macam kita tahu kan, bila ada satu kematian tu kita perlu segerakan. Tapi kalau ada pula keluarga yang mungkin jauh kan, mungkin bapanya meninggal di Johor, anaknya duduk kat Perlis. Jadi nak kena tunggu anaknya pula. Kalau dilambatkan proses tu boleh ke tak? Sebab kadang-kadang ada juga orang kampung, tak boleh nanti siksa mayat kalau dilambatkan urusannya. Okey, mengenai tentang soal melambatkan, ada terdapat di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah. Yang paling bagus adalah kita menyegerakan. Tetapi Ustaz, kalau nak lambatkan kerana nak tunggu orang, ialah mungkin anaknya mengaji di luar, takkan kita nak biarkan anak dia tidak melihat muka ayah ataupun ibunya kali terakhir. Maka kata ulama boleh melewatkan, tetapi jangan terlampau lewat. Simpan sampai seminggu. Jangan sampai simpan orang kata berhari-hari. Sehari, 2 hari tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, tetapi qadar yang tidak melewatkan. Tidak melewatkanlah. Jika orang yang soleh di dalam sebuah hadis, mereka ni akan minta untuk disegerakan kerana mereka nampak dah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah bagi. Seperti mana di dalam hadis, malaikatul maut ini akan duduk di bahagian kepala, seperti mana di dalam hadis, dan akan menyebutkan kepada arwah yang baik ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, keluar dengan jasad daripada jasad yang baik. Maka dia suruh segerakan, qaddimuni kata Nabi, jenazah ni sebut, cepatkan aku, segerakan aku kerana nak dapat nikmat. Tetapi kalau mereka yang meninggal dalam keadaan nauzubillah yang tidak diredai oleh Allah, mereka akan menyebut kepada kita sedangkan kita tak dengar, aina tazhabun, mana kamu nak pergi? Kalau kita dengar, Allah berikan barzakh, Allah hijabkan, kita tak mendengar. Kalau dengar, dengan Tok Imam lagi. Allahuakbar. Sebab apa? Sebab takut jenazah bercakap. Ya, betul. Sebab tu jenazah ni memang dia akan suruh segera kalau dia dapat nikmat Allah. Betul. Dan dia akan minta supaya kita jangan mengemumikan ataupun memasukkan di dalam liang lahat kerana dia tahu di sana sama ada syurga ataupun neraka Allah, sama ada baik ataupun tidak. Sebab tu kita kena uruskan jenazah dalam kadar segera. Kalau nak tunggu anak, dibenarkan. Itu dia, nak tunggu anak dibenarkan. Tapi kalau boleh kita segerakan. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada Dr. Hadi mengenai apa yang perlu kita lakukan jika sedang menghadapi keluarga dalam yang kematian, sedang dalam keadaan nazak dan selepas menghembuskan nafasnya. Diharap dapat manfaat lah kan. Dan mungkin ada macam-macam banyak lagi persoalan kadang-kadang kita nak tanya kan Ustaz kan. Mungkin ada banyak yang komen dekat Facebook.
boleh tinggalkan komen anda. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan topik dan tajuk kematian ini, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana, kembali lagi dalam Assalamualaikum.